sebelum kita mulakan. Okey. Okey, baik Kaisara. Okey, cikgu akan sharekan skrin. Okey, nampak tak skrin cikgu? So, seperti yang diperkatakan pada sesi yang lalu, pada sesi kali ini, kita dah masuk kepada bab yang ketiga iaitu matematik pengguna insurans. So, pada hari ini kita akan belajar balik ataupun buat sesi imbas kembali yang awak dah belajar untuk insurans ni. Insurans ni ialah kita akan belajar, dia ada satu sahaja subtopik iaitu risiko dan perlindungan insurans. Jadi awak perlu tahu dahulu apa yang dikatakan dengan risiko. So masing-masing masih ingat lagi ke apa maksud risiko? So risiko ni adalah apa? Risiko ni adalah mara bahaya ataupun musibah. Sebab kenapa kita perlu belajar berkenaan dengan insurans? So awak perlu tahu bahawa risiko ni adalah musibah. Tahukah anda bahawa setiap daripada kita ada terdedah kepada bahaya yang mungkin menimpa diri, keluarga atau harta benda. Jadi risiko ni kita terdedah kepada musibah ataupun mara bahaya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kita akan dapat musibah daripada diri kita sendiri ataupun daripada menimpa kepada siapa? Keluarga atau harta benda. Jadi apa yang diperkatakan dengan dikaitkan dengan insurans, maka kalau kita tengok bahawa dekat sini risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Contohnya, cikgu buat contohnya seperti yang cikgu cakap, musibah ni seringkali berlaku kepada siapa? Diri kita sendiri, ahli keluarga ataupun harta benda. Okey, setakat ni clear tak suara cikgu? Okey, clear sebab dekat sini hujan sikit jadi cikgu takut. Okey, so kita sambung balik bagaimana kita nak kaitkan contohnya diri kita, seseorang lah. Kenapa? Terdedah kepada apa? Terdedah kepada mara bahaya. Contohnya, setiap petang seorang budak bermain bola sepak and then tercedera. So kita cedera ataupun berlaku musibah lah. Bila kita berlaku musibah, cedera, kita akan pergi ke mana? Kita akan mengalami kerugian. So maksudnya kerugian macam mana? Maksudnya bila kita cedera, kita akan dibawa ke mana? Kita akan dibawa ke hospital untuk merawat. Dekat situ bila kita pergi ke hospital, kita mungkin akan bayar untuk nak rawat lah, betul tak? Kalau kita pergi ke klinik ke hospital ke, kita akan bayar. So dekat sini, kita akan mengalami kerugian. So bila mengalami kerugian, kita tak naklah kita mengalami kerugian. Sebab tu kita adakan apa? Kita adakan insurans. Maksudnya insurans ni yang akan menanggung kerugian.
kerugian kita lah. Menanggung tu dari segi apa? Separuh ke ataupun kita dapat ditanggung sepenuhnya. Jelas tak contoh? Seperti yang saya cakap ni lah. Contohnya setiap petang kita ni terdedah kepada risiko yang tinggi. Petang bermain bola sepak ke cedera. So bila cedera kita akan dibawa ke hospital untuk merawat. Bila kita pergi ke hospital, so kita akan tanggung kerugian lah. Ibaratnya kita akan tanggung kerugian. So kita tak nak tanggung kerugian ni, sebab tu kita akan ambil insurans. Insurans ni yang akan tanggung kerugian tu lah. Maksudnya sebelum berlaku bahaya atau risiko tu, kita mesti kena tahulah, kena ambil insurans. Kita tak boleh bila kita cedera baru kita nak ambil insurans. Yang tu tak boleh lah. Maksudnya kita kena ambil dahulu insurans. Okey, kita tengok dulu insurans. Apa yang dikatakan dengan insurans ni adalah, insurans ni melibatkan, kalau awak tengok insurans ni bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Maksudnya pemegang polisi. Pemegang polisi ni siapa? Pemegang polisi ni adalah pemilik insurans. Okey. So kalau kita tengok kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Seperti saya cakap, pemilik insurans ni adalah pemegang polisi. Maksudnya yang membeli insurans. Contohnya diri kita, bila diri kita beli insurans, kita dipanggil sebagai pemegang polisi ataupun pemilik insurans. Okey. So, untuk setiap pemegang polisi ni, dia akan membayar sejumlah apa? Membayar, yang ni dikatakan iaitu membayar premium. Premium ni kita akan dibayar contohnya pada, boleh dari segi setiap bulan ataupun mengikut tahunan. Kalau awak masih ingat, kita flashback sedikit. Saya imbas kembali sebelum kita pergi kepada soalan. Okey, so syarikat insurans ni lah yang dikehendaki membayar ganti rugi ataupun pampasan. Maksudnya, bila kita mengalami kerugian, kita boleh membuat pampasan. So kita nak buat pampasan kepada siapa? Kita akan membuat pampasan kepada syarikat insurans. So maka syarikat insurans ni yang akan membayar pampasan. So dia adalah dari segi berapa jumlah dia, berapa jumlah premium, kita ada kontrak insurans. So kontrak insurans ni lah yang dipanggil perjanjian antara pemegang polisi dengan syarikat insurans. Boleh? Kalau awak baca ni adalah, saya ringkaskan daripada buku teks. So kalau awak tengok, awak boleh faham lah jika awak tengok satu persatu. Okey, cikgu nak fokuskan kepada buletin ilmiah ni. Kita tengok syarikat insurans. Apa yang dimaksud dengan syarikat? Syarikat insurans ni adalah pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsurансkan. Seperti yang saya cakap, pemegang polisi ni siapa? Iaitu pemilik insurans ataupun pihak yang akan menuntut dan menerima pampasan atas kerugian yang dialami. Maksudnya kerugian dari segi apa? Contoh harta benda apa? Seperti rumah. Bila berlaku kebakaran, kita akan mengalami kerugian lah. Maksudnya kerugian sepenuhnya ke atau separuh kebakaran kita. So kita boleh membuat pampasan. Kalau kontrak insurans ni apa? Iaitu suatu polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Premium ni apa? Premium ni adalah sejumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Mengikut dalam kontrak insurans lah berjumlah dengan apa. Lepas ni kita akan tengok untuk pengiraan premium.
Kita pergi kepada insurans ni terbahagi kepada dua, iaitu kita ada insurans hayat dan insurans am. Okay, kita tengok insurans hayat ni. Insurans hayat ni iaitu menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsyuranskan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak lah. Risiko yang dilindungi oleh syarikat insurans ni adalah seperti apa? 3 sahaja. Kalau kena ingat, untuk insurans hayat, dia hanya lindungi untuk kematian, penyakit kritikal dengan hilang keupayaan. 3 sahaja. So kalau kita tengok tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga. So ni sahaja. Kalau insurans hayat, ingat 3 lah. Risiko yang dilindunginya hanyalah 3, kematian, penyakit kritikal dengan hilang upaya. Kalau insurans am, kita terbahagi kepada 5, iaitu insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. So yang ni cikgu nak awak boleh bacalah, and cikgu rasa awak sendiri masing-masing tahulah insurans motor ni macam mana. Insurans motor ni dia beri perlindungan kepada sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan apa? Jenis kenderaan yang berenjin, contohnya kereta, motosikal lah, ataupun pacuan 4 roda. Sejenis berkenaan dengan berenjin, kita cover insurans motor. Kalau kita tengok, kita ada liability kepada pihak ketiga, kita tengok harta benda dialami oleh pihak ketiga. So ni yang dikatakan dengan insurans. So kalau insurans kebakaran ni macam mana? Memberi kerugian akibat kebakaran lah. Seperti kilat, letupan berlaku kepada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Kalau insurans perubatan dan kesihatan, kalau tengoklah insurans hospital dan pembedahan. Okay. So ni sahaja. So cikgu nak fokuskan kepada apa? So malam ni cikgu nak fokuskan kepada pengiraan insurans motor dengan insurans hayat. Okey, kita pergi dahulu kepada yang pertama, kita tengok dulu pengiraan insurans hayat. So awak tahulah insurans ni terbahagi kepada 2, iaitu insurans hayat dengan insurans am. So kita tengok dulu insurans hayat ni dia cover apa? Untuk kematian, penyakit kritikal, dan apa lagi satu, iaitu kecacatan kekal. Okey, 3 tu sahaja untuk insurans hayat cover, perlindungan. Okey, so sebelum tu kita mesti tahu premium. So premium ni apa? Cikgu dah bagi tahu tadi, iaitu sejumlah wang yang akan dibayar oleh siapa? Pemegang polisi kepada siapa? Kepada syarikat insurans. So bagaimana kita nak mengira premium ni? Untuk kita kira premium, kita ada formula lah, iaitu nilai muka polisi kita kena bahagi dengan RMX dan darab dengan kadar premium per RMX. So kadar premium ni adalah akan diberitahulah. So ni maksud ataupun formula untuk premium. Selalunya premium ni akan dibayar setiap
setiap bulan. So bagaimana kita nak dapatkan untuk setiap bulan? Maksudnya bila kita dapat untuk premium tahunan, kita bahagi 12 bulan. Sebab apa? Satu tahun kita ada 12 bulan. Okay, kita tengok contoh bagaimana kita nak kira premium bagi insurans hayat. Okay, yang pertama nilai muka polisi adalah berjumlah RM500,000 dan kadar premium tahunan per 1,000 nilai muka adalah berapa? RM2.72. So bagaimana kita nak kira premium? So kita menggunakan formula sahajalah. Nilai muka polisi berapa? Iaitu RM500,000. So maka RM500,000 kita bahagi dengan apa? RMX. So RMX ni kita nak tengok dekat mana? Ni kita tengok per ni iaitu 1,000. Maka kita bahagi 1,000 darab kadar premium per RMX. Kalau awak tengok. So kadar premium tahunan adalah RM2.72. Kita kena tengok dekat sini diberi bahawa kadar premium tahunan. Maka yang kita dapat ni apa? Premium tahunan. Maksudnya untuk satu tahun. So 1,000 kita boleh potong. Maka 500 kita darab dengan RM2.72. Kita akan dapat RM 1,360. So maka premium tahunan jika nilai muka polisinya adalah 500,000, yang kena bayar adalah pemegang polisi kena bayar 1,360. So bagaimana kita nak dapatkan premium bulanan? So nak dapatkan premium bulanan, kita bahagi sahaja. So premium bulanan 1,360 kita bahagi dengan 12 bulan. Iaitu kita akan dapat RM RM113.33. So maka pemegang polisi yang perlu bayar setiap bulan ialah untuk premium ni berjumlah RM113.33. Boleh? Okey. So ni kalau sejenis, bagaimana kalau sejenis jika diberi untuk premium ni, kita boleh rujuk jadual premium. Maksudnya jadual kadar premium. Contohnya kita ada bagi perokok dengan bukan perokok. Dari segi apa? Dari segi kesihatan lah. Sama ada perokok atau bukan perokok. Dan lagi satu, umur dan jantina, sama ada lelaki atau perempuan. Okay, kita tengok pula bagaimana kita nak bayar premium jenis, dia cover insurans hayat bagi. Kita tengok, ni adalah jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka. Kita tengok 1,000 nilai muka. So Encik Yusof berumur 41 tahun. Tengok Encik Yusof nak ambil insurans bagi insurans hayat. So dan seorang perokok. Kalau tengok Encik Yusof ni berumur 41 tahun dan seorang perokok. Beliau ingin membeli polisi insurans bernilai berapa? RM200,000. So nyatakan premium bulanan. So bagaimana kita nak dapatkan premium bulanan? Kita harus mencari premium tahunan. Maka formula premium adalah
nilai muka polisi. So berapa dia akan bayar? 200,000. So 200,000 per RMX. RMX berapa? 1,000. Kita darab dengan kadar. Okay, ni adalah jadual kadar premium. So umur 41, lelaki. Kita tengok kita ada perempuan dengan lelaki. So kita nak ambil mana? Encik Yusof ni adalah lelaki. Maka kita ambil kadar premiumnya adalah 3.74. Okey. So kita boleh dapatkan lah. Okey. So bagaimana nak kira? Okey, per dengan 1,000. Cikgu tulis 2,000 ke? Okey, awak tengok. Dia per dengan 1,000 ni. Bagi setiap RMX. Maksudnya RMX kita 1,000. Maka 200,000 kita bahagi 1,000 darab dengan RM. Kadar premiumnya adalah RM3.74. Okay. So kita nak dapat premium tahunan. Maka awak guna kalkulator sahaja. Awak dapat berapa? Iaitu RM 784. So Encik Yusof perlu bayar premium tahunan sebanyak berapa? 748. Beliau ingin membeli polisi insurans. Jadi ni untuk premium tahunan, tapi dia nak apa? Premium bulanan. So bagaimana kita nak premium bulanan? Maka kita perlu bahagi 12 sahajalah. Sebab 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. So 748 bahagi dengan 12. Maka awak akan dapat berapa? 62. Jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Sebab ni kan dalam RM. Kita nak RM. Maka kita akan dapat 62.33. So maka Encik Yusof ni jika dia ingin membeli polisi insurans, maka premium yang dia perlu bayar adalah setiap bulan berapa? RM62.33. Kalau dia nak bayar secara bulanan. Kalau dia nak bayar tahunan, inilah berjumlah RM748. So jadual kadar premium ni kita nak dapatkan dekat mana cikgu? Jadual kadar premium ni adalah dah memang sedia adalah dikeluarkan. Contohnya kalau awak tengok dekat buku teks masing-masing pun dah ada contoh. Okey, kalau awak tengok jadual kadar premium ni memberikan amount kasar premium yang dikenakan kepada pemegang polisi. Cikgu cakap pemegang polisi ni siapa? Pemegang polisi ni adalah pemilik insurans. Ataupun jika dia beli insurans maka dia dipanggil pemegang polisi. Boleh? So
Ni yang dikatakan. Okey, nilai muka polisi ialah jumlah wang yang dipilih oleh pemegang polisi untuk mendapatkan perlindungan insurans. So jumlah ni akan dibayar kepada waris jika berlakunya kematian atau kecacatan kekal lah. Contohnya saya cakap dia tengok apa? Tengok umur, jantina ataupun perokok dengan bukan perokok. Contohnya umur 37 tahun. Dia seorang lelaki, Encik Alif ke. Berumur 37 tahun nak beli insurans tetapi dia perokok. Maka kita tengoklah maka kadar untuk premium tahunannya berjumlah berapa? 2.97. Okey. Untuk pengetahuan awak, semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi risiko, maksudnya semakin tinggi risiko seseorang kepada mara bahaya. Awak bandingkanlah, bukan perokok dengan perokok, mana lagi bahaya untuk kesihatan? Iaitu perokok lah. Betul tak? So, semakin tinggi seseorang terdedah kepada risiko, semakin tinggi kadar premium dia. Boleh faham ni adalah antara contoh jadual kadar premium. So, ataupun semakin meningkat umur. Awak tahu semakin kita meningkat umur, semakin tua, semakin bahaya. So, semakin tinggilah kadar premium seseorang. Boleh. Kalau awak tengok, skala perokok, semakin tinggi umurnya, semakin tinggi kadar premium. Kalau awak bandingkan, kadar premium untuk bukan perokok dengan perokok. Kadar premium untuk yang merokok lagi tinggi. Jelas ni soalan ni kadang-kadang akan keluar di dalam soalan exam lah. Kenapa? Sebab seseorang ni terdedah kepada risiko yang tinggi. Kalau soalan tanya mengapa kadar tinggi, awak boleh cakap lah. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Jika dia ambil 2 polisi insurans, bagaimana soalan berkait jika seseorang ni beli 2 polisi insurans? Contohnya Puan Nana, dia ada insurans hayat berjumlah berapa? RM150,000. Dia tambah dengan penyakit kritikal. Dia nak beli insurans, dia tambah juga dengan penyakit kritikal, iaitu penyakit kritikal ni berjumlah 30% daripada nilai muka asas. Okey. Maka kadar premium tahunan polisi insurans hayat per 1,000 ialah RM2.12. So kadar premium tahunan bagi polisi penyakit kritikal per 1,000 ialah RM1.74. Okey. So dia nak hitung premium tahunan. Bagaimana kita nak cari premium tahunan? Maka awak perlu cari premium untuk satu. So ingat lagi formula premium? Boleh dapatkan tak? Cuba buat. So premium nilai muka asas. So inilah nilai muka asasnya adalah kita nak cari untuk insurans hayat. Maka RM150,000 per dengan berapa? Per dengan kita tengok ni.
kadar premium tahunan bagi polisi insurans hayat per 1,000. Maka kita akan per dengan 1,000. Kita darab dengan berapa? Kadar premium ialah 2 RM 12 RM2.12. Maka awak akan dapatlah. Dapat berapa? Cuba kira. Yes, kita akan dapat RM318. So RM RM318 ni untuk premium bagi insurans hayat. So maka kita kena perlu cari dahulu untuk penyakit kritikal. Bagaimana nak dapatkan untuk penyakit kritikal ni? Kita tengok nilai muka polisinya adalah 30% daripada nilai muka asas. Nilai muka asas ni apa? Yang ni. 150,000. Maka kita nak dapatkannya adalah nilai muka asasnya adalah 30%. Kita perlu darab dengan 150,000. So awak akan dapat berapa? Iaitu 4,500. Betul tak? Ada yang dapat tak 4,500? Sorry, 45,000. 45,000. So ni ialah nilai muka polisi untuk penyakit kritikal. So kita nak dapatkan yang ketiga, premium. Kita boleh kira lah. Premium, mudah sahaja formula premium. RM45,000 per dengan berapa? RMS. Berapa RMS untuk polisi penyakit kritikal? Iaitu per 1,000. Maka kita akan per dengan 1,000 darab kadar premium iaitu RM1.74. So maka kita akan dapat berapa? Cuba tekan calculator. Yes, good. Kita akan dapat RM78.30. So kita nak hitung premium tahunan kedua-dua. Maka kita perlu tambah sahajalah. Premium tahunan adalah RM318 kita tambah dengan RM78. Maka awak akan dapat berapa? RM396.3. Kita akan dapat good kasih. Kita akan dapat RM396.30. So Puan Nana ni, maka Puan Nana ni perlu bayar jika dia ambil insurans, dia campur, dia tambah untuk insurans hayat dengan penyakit kritikal, setiap tahun dia perlu bayar RM396.30. Contoh, kalau kita nak dapatkan premium bulanan, kita boleh dapatkan tak? Contoh,
Bagaimana kalau Puan Nana nak bayar secara bulanan premium ni? Yes, kita bahagi dengan 12. Kita bahagi 12 sahaja. So kita akan dapat RM33. Maka setiap bulan dia perlu bayar RM33 sahaja. Boleh? Ni kalau untuk pengiraan premium bagi insurans hayat. Cikgu tertinggal perkataan premium. Ni kalau kita nak kira premium bagi insurans hayat. Yes, senang je sebenarnya. Nampak je susah. Lepas ni kita tengok kepada soalan. Ni sahaja untuk pengiraan bagi premium insurans hayat. Yang penting awak perlu tahu maksud apa premium tu. Premium tu adalah sejumlah wang yang siapa perlu bayar? Pemegang polisi ataupun pemilik insurans kepada siapa? Kepada syarikat insurans. Syarikat insurans ni siapa cikgu? Yang menawarkan insurans tu lah. Yang awak ambil insurans daripadanya. Jika contoh Puan Nana mengalami masalah penyakit kritikal. So jika dia pergi ke hospital, daripada dia kena bayar tu dia membuat tuntutan pampasan, maka dia dapatlah sedikit keuntungan. Maka bila dia membuat pampasan, maka syarikat insurans ni lah yang akan membayar pampasan. Ni sahaja untuk pengiraan premium. So kena ingat formula untuk premium sama sahaja, iaitu nilai muka polisi bahagi dengan RMX. Nak tengok RMX tu dekat mana, kita tengoklah contohnya per 1000 nilai muka, maka dia per 1000. Contoh kalau soalan per 2000, maka 2000 lah darab dengan kadar premium. Boleh? Okey. Contoh kita pergi kepada soalan sebelum kita masuk kepada untuk pengiraan insurans bagi pengiraan premium bagi insurans am. Kita tengok ni adalah antara modul yang cikgu bagilah, cikgu hantar dekat awak semua lah, awak boleh tengok. Kita akan buat satu-satu. Kita pergi dulu kepada nombor 7. Kita tengok soalannya adalah diberi bahawa kadar premium, nampak tak soalan? Ke cikgu perlu besarkan sedikit? Okey. Okey, kita tengok. Diberi bahawa kadar premium, ni gariskan highlight tahunan bagi setiap 1000 nilai muka satu insurans hayat bagi lelaki, bukan perokok, dan perokok yang berusia 21 tahun masing-masing ialah RM1.51 dan RM RM1.81. So hitung beza premium tahunan bagi plan insurans yang bernilai RM80,000 untuk dua-dua lelaki. Contoh kalau tak nampak, kita buat jadual. Malam ni tak berapa betul garisan. So contoh kalau awak tak nampak, kita buat satu garisan. Yang ni lelaki lah. So kita ada perokok dengan bukan perokok. Perokok bukan perokok. XP tu maksudnya bukan perokok lah. So kadar premiumnya masing-masing berapa? Kalau lelaki bukan perokok berjumlah RM1.51. Kalau perokok 1.81. Cikgu dah cakap
Kalau kita nak tengok, jika risiko tinggi maka kadar premiumnya akan tinggi. Kita tengoklah. Kalau buat perbandingan perokok dengan bukan perokok, mana lagi tinggi kadar premiumnya? Iaitu untuk seorang jenis perokok lah. So jangan merokok. Merokok berbahaya. So kita nak premium tahunan. So boleh buat tak? Ni beza. Ingat kalau beza kita perlu buat apa? Kita perlu menggunakan operasi tolak. Maksudnya yes, good. Kita perlu buat tolak. Maksudnya kita kena cari premium tahunan bagi perokok dulu and then bukan perokok. Maka kita buat tolak. Okay. So langkah pertama adalah tengok berusia 21 tahun. Sama sahaja. Okay, so premium tahunan sama dengan apa? Formula garis. Nilai muka. Nilai muka polisi berapa? RM80,000. So per RMX, kita ingatlah RMX berapa? Kita tengok setiap 1,000 nilai muka maka kita per dengan 1,000. Kita nak darab. Okay, yang ni kita nak cari untuk bukan perokok dahulu. BP, bukan perokok. Maka kita cari kadar premium tahunan bagi bukan perokok iaitu RM1.51. Maka kita akan dapat yes, good iaitu RM RM120.80. Yang ni untuk premium tahunan bagi bukan perokok. So yang kedua kita perlu cari yang perokok iaitu so siapa yang faham boleh buat sendiri. Sama dengan sama sahaja menggunakan bernilai 80,000 per dengan 1,000 muka. So kita darab dengan RM. So kita akan dapat yes 144.80 sen. So dia nak apa? Dia nak beza premium tahunan. So bezanya berapa? Ingat beza kita kena tolak. So langkah yang ketiga adalah awak tolaklah sahaja. So RM 144.80 sen kita tolak dengan RM 120.80 sen. So maka kita akan dapat bezanya adalah RM. So okay, very good kasih. So kita akan dapat RM 24 ringgit. Ni beza dia. So kita tengoklah yang mana lagi mahal. Yang mana lagi mahal iaitu premium bagi untuk seseorang perokok. Boleh? Okay, semua okay, boleh? Okay. So seterusnya, okay, so sebelum cikgu masuk kepada okay, kalau awak tengok dekat sini, cikgu sertakan sedikit untuk nota lah. Kalau kita tengok insurans ni dia bergantung kepada risiko. Risiko ni apa? Musibah yang tak dapat dielakkan ataupun mara bahaya. So kepentingan kita mengambil insurans ni apa? Terbahagi kepada 3 lah iaitu sebagai bantuan kewangan kepada pemegang polisi dan ahli keluarga lah. Kalau kita fikir balik, ni pentingnya kalau
awak tahu berkenaan dengan insurans. So bagus sebenarnya syllabus awak ni. Setengah pelajar tak susah je cikgu insurans ni. Susah kalau kita tak faham konsepnya sahaja. So kenapa pentingnya kita ambil insurans itu memberi bantuan kewangan lah. Yang kedua, menampung kos rawatan perubatan yang tinggi. Contoh kalau kita tak ambil insurans, kita kena bayar sejumlah yang tinggi. Kalau kita ambil insurans, kita ada juga nanti kita akan belajar berkenaan dengan co-insurance. Maksud co-insurance tu adalah bahagi antara bayaran. Antara siapa? Antara pemegang polisi dengan syarikat insurans. Nanti kita tengok yang tu. So yang ketiga, sebagai pampasan kepada kerugian harta benda. Kita kena ingatlah tadi risiko ni kepada siapa? Diri sendiri. Kita terdedah. Diri kita sendiri ni sangat tinggi terdedah kepada risiko ataupun keluarga. And then harta benda seperti rumah ke ataupun lot-lot kedai ataupun lagi siapa, kereta kita lah, motor ke, kereta, ni di antara di bawah harta benda. So insurans terbahagi kepada dua jenis, am dengan hayat. Hayat ni insurans cover berapa tadi saya cakap kita ada kalau untuk kematian. Ni perbezaannya. Yang kedua, kecacatan kekal. And then yang ketiga, siapa ingat yang ketiga apa? Kalau untuk insurans hayat, kita buat perlindungan untuk apa? Kematian, kecacatan kekal. Yes, iaitu yang pertama. Satu lagi, penyakit kritikal. Very good. Okay, so kalau untuk kita ada insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan. Kita ada insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Kalau insurans motor ni, dia cover ataupun kita panggil perlindungan untuk kenderaan yang berenjin. Kalau insurans kebakaran seperti contoh dipanah kilat ke, berlaku kebakaran ataupun letupan. Boleh? Okey, mari kita cuba lengkapkan nombor 1. Okey, pernyataannya adalah insurans perubatan dan kesihatan memberi perlindungan kepada apa? Siapa tahu memberi perlindungan kepada apa? So, insurans untuk perubatan dan kesihatan ni memberi perlindungan kepada risiko kemerosotan kesihatan. So, insurans perubatan dan kesihatan ni di bawah apa? Insurans apa? Insurans insurans bukan insurans hayat. Risiko kemerosotan kesihatan. Faham tak tulisan cikgu tu? So kena ingat, kalau insurans perubatan dengan kesihatan ni, ia beri perlindungan kepada risiko kemerosotan kesihatan. Kalau kita dapat penyakit. Okay, kita tengok nombor 2 sebelum kita buat pengiraan. Kita tengok tujuan memiliki insurans. Kita ada tujuan. Kenapa kita harus memiliki insurans? Yang pertama, perlindungan. Kalau tak sempat salin, boleh bagi tahu cikgu. Perlindungan kewangan. Tujuan ni, ia sama juga dengan kepentingan kita memiliki insurans. So, perlindungan kewangan kepada siapa?
kepada pemegang polisi. Apabila berlakunya apa? Kerugian atau kemalangan. Okay, and then yang kedua, kalau awak ingatlah, yang ni awak semua boleh isi sendiri je ni. Menyediakan perlindungan. Yang ni semua ada dalam buku. Yang ni just untuk pemahaman awak. Kena ingatlah, kena tahu. Kewangan kepada ahli keluarga. Okay. Boleh? Okay. So next, kita tengok pula. Okay. Sebelum saya masuk pengiraan, kita tengok dulu untuk soalan objektif. Okay, nombor 1. Antara berikut yang manakah bukan risiko yang biasa dihadapi oleh seorang atlet sukan? Ingat ni untuk seorang atlet sukan. Bukan risiko yang biasa. Kena faham ayat dia. Bukan risiko yang biasa. So A, gagal dalam peperiksaan. B, tercekik tulang ikan. C, jatuh dalam bilik air. D, cedera semasa acara sukan. Tengok. Betul ke A, gagal dalam peperiksaan? Tengok antara yang berikut bukan risiko yang biasa dihadapi oleh seorang atlet sukan. Soalan dia. Maksudnya macam mana soalan dia tu? Yes, ada jawapan betul ni. Iaitu D. Cedera semasa acara sukan. Dia kata risiko ni apa? Risiko ni bahaya untuk dia orang lah, atlet sukan. Nak tengok untuk bukan risiko biasa. Maksudnya bukan, kalau tengok risiko biasa untuk seorang atlet sukan ni biasalah bagi dia orang gagal dalam peperiksaan, tercekik tulang ikan, jatuh dalam. Kalau bukan risiko yang biasa ialah cedera semasa acara sukan. Maksudnya risiko yang tinggi. Faham tak soalan dia? So jawapannya adalah cedera semasa acara sukan. Okey, kalau nombor 2, risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah apa? A, kematian. B, kebakaran. C, kemalangan. Dan D, kecurian. Yes, good. So, kematian. Ingatlah insurans hayat 3 sahaja dia cover, dia lindungi, iaitu kematian. Yang kedua, kecacatan kekal. Yang ketiga, penyakit kritikal. So, kebakaran, kemalangan dengan kecurian ni apa? Melibatkan insurans. So, kita tengok nombor 3. Berikut adalah jenis-jenis insurans kecuali yang ni dah boleh tahulah, iaitu B, insurans hayat. A, C, D ni adalah insurans termasuk insurans. Okay. So, kita pergi kepada seterusnya. Bagaimana kita nak mengira premium bagi insurans motor. Okay. So, saya insurans motor ni banyak jenis dia, betul tak?
So bagaimana kita nak buat pengiraan premium untuk insurans motor? Insurans motor ni di bawah insurans am. Okey. So untuk mengira pengiraan bagi premium insurans motor adalah mengikut apa? Kita akan mengikut jadual tarif motor. So jadual tarif motor ni maksudnya dikawal oleh undang-undang. So senarai harga tetap yang selaras lah. Tujuannya kenapa? Tujuannya kita nak mengawal charge premium lah. Sebab tu jadual tarif motor ni dikawal oleh undang-undang. So yang ni yang ditetapkan lah, ditetap selaras. Maksudnya kita tengok lepas ni contoh jadual tarif motor. Saya tutup kat buku teks, awak boleh rujuk buku teks. Ni. Bagaimanakah kita nak mengira premium bagi insurans motor? Insurans motor ni dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebutlah. Tarif ni dikawal oleh undang-undang. Okey, so jumlah premium ni bergantung kepada faktor seperti jenis kenderaan, kegunaan dia, kapasiti enjin. So kapasiti enjin lah yang paling tinggi sekali. So kalau kita tengok kadar premium yang dikenakan adalah berbeza-beza bagi setiap polisi. Untuk insurans motor kita ada 4 jenis polisi iaitu yang pertama polisi akta. Yang kedua kita ada polisi pihak ketiga. Yang ketiga kita ada polisi komprehensif. Dan yang keempat kita ada polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okay, kalau kita tengok dekat buletin ilmiah ni, kena faham tarikh ni apa cikgu? Tarikh ni ialah senarai harga yang tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal charge premium. So maksudnya tarif motor ni ke apa? Jadual motor, jadual harga, senarai harga insurans dia. So syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum seperti pembelanjaan, kendalian, komisen lah. Ini awak boleh baca. So cikgu nak fokuskan kepada 4 polisi bagi insurans motor. Okay. Untuk pengetahuan awak semua, kalau polisi akta, maksudnya kita kena kira premium tahunan bagi setiap polisi ni. Kita ada 4 atas soalan lah. Contohnya, kirakan premium tahunan bagi polisi komprehensif. Bagaimana kita nak kira? Nanti kita akan tengok. So untuk polisi akta dengan polisi pihak ketiga hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Maksudnya kita akan tengok kepada jadual tarif motor. Dalam jadual tarif motor ni kita ada kapasiti enjin. Ni adalah contoh jadual. Kalau tengok jadual di bawah menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung, Malaysia, Sabah, Sarawak. Kalau kita tengok seperti yang saya cakap, polisi akta dengan polisi pihak ketiga, kita hanya tengok kepada apa? Kita hanya tengok kepada kapasiti enjin. CC dia. Kita tengok yang ni sahaja. Maksudnya, contoh jika kapasiti enjin kereta tu adalah 1,400, maka kalau nak cari premium bagi polisi pihak ketiga,
Ni sahaja iaitu RM120. Boleh? Ha. So ni adalah contoh lah. Kalau awak tengok ni untuk tarif motor. Faham? Boleh ni untuk polisi akta dengan polisi pihak ketiga. Kita hanya tengok kapasiti kenderaan sahaja. Kapasiti engine. Lepas ni kita tengok contoh soalan. Kalau untuk polisi komprehensif, polisi komprehensif ni bergantung dua kepada kapasiti enjin. Maksud bergantung ni apa? Kita tengok kepada kapasiti enjin dengan nilai kenderaan semasa ingin diinsurансkan. Cikgu tunjuk dekat nota cikgu. Jumlah premium ni kita ada 4. Kita tengok kepada jenis, kegunaan, kapasiti enjin. Ni 4 jenis polisi. Seperti yang saya cakap, kalau polisi akta dengan pihak ketiga, kita tengok berdasarkan kapasiti enjin. Tengok dekat mana? Tengok dekat tarif motor. Jadual tarif motor. Kalau polisi komprehensif, kita 2, iaitu kapasiti enjin dengan nilai kenderaan. So, kalau untuk polisi yang keempat, dia special sikit. Kalau kita nak kira premium asasnya adalah, kita ada formula iaitu 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Maksudnya 75% darab nilai premium asas bagi polisi komprehensif. Maksudnya yang ni lah. Kita tengok dulu untuk polisi. Boleh teruskan lagi ke macam pening? Yang mana satu dapat tangkap lagi setakat ni? Yang ni kita nak kira pengiraan insurans motor. Kita berdasarkan mengikut 4 polisi. Boleh? So siapa nak minum air ke, nak tambah tenaga ke, bolehlah sambil-sambil tengok skrin. Okay, so sekarang ni adalah untuk cikgu fokuskan dahulu terlebih kepada polisi komprehensif. Sebab apa? Untuk nombor 1 dengan nombor 2 ni kita rujuk apa? Kita rujuk kapasiti enjin. Dekat mana? Dekat tarif motor. Kita rujuk dekat situ sahaja untuk kita cari premium. Okey, kalau polisi komprehensif, kita tengok kepada apa? Kita tengok dekat Semenanjung Malaysia. Dia terbahagi kepada 2. Semenanjung Malaysia dengan Sabah, Sarawak. Maksudnya, kalau untuk Semenanjung Malaysia, nilai kenderaan ni lah. Kalau kereta tu dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, kadar nak kiranya adalah premiumnya adalah premium asas kita cikgu ni tak sebut kita nak kira apa. Premium asasnya bersamaan dengan kadar bagi 1,000 yang pertama. Kita kena tambah dengan RM26 bagi setiap 1,000 baki. Kalau untuk Sabah Sarawak, kadar bagi 1,000 yang pertama kita tambah dengan RM20.30 bagi setiap 1,000 baki. Mari kita tengok contohnya. Okey, kalau awak tengok dekat jadual ni, kita tengok. Dekat jadual ni kalau awak perhatikan kita ada kapasiti enjin.
dan kita ada Semenanjung Malaysia, kita ada Sabah dan Sarawak. So kita terbahagi kepada dua, polisi komprehensif dengan polisi pihak ketiga. So seperti yang cikgu cakap lah, kalau polisi akta, polisi pihak ketiga awak ambil dekat jadual. Dan rujuk apa? Rujuk kapasiti enjin. Kalau untuk polisi komprehensif, cikgu ni polisi komprehensif ambil dekat sini juga ke? Tak. Kita ambil tapi kita kena tambah dengan contoh kalau dekat Semenanjung Malaysia, kita kena tambah untuk RM26 setiap 1,000 baki. Maksudnya baki yang tinggal tu kita kena darab dengan RM26. Yang ni adalah untuk 1,000 pertama sahaja. Untuk kadar bagi RM1,000 yang pertama. Kalau awak tengok dekat bintang ni, awak kena sentiasa membaca, tengok buku lah belik-belik. Awak akan faham. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah 1,000 pertama daripada jumlah yang diinsyuranskan. Maksudnya dekat sini. Maksudnya kadar bagi 1,000 pertama ni kita ambil dari jadual. So tambah 26 ni kita kena kira. Contohnya, kita tengok. Contoh. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Azora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. So maklumat kereta ini itu adalah seperti berikut. Kalau awak tengok jumlah yang ingin diinsyurkan adalah 60,000. So umur kenderaan 5 tahun, kapasiti 1,600. Dan NCD. NCD ni apa? NCD ni adalah no claim discount. Maksudnya, jika kereta ni ada no claim discount, kalau kita tengok, NCD akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat. Kalau tiada tuntutan dibuat, maka kita boleh tuntut NCD dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi lah. So oleh itu, premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan lah kalau kita tak buat tuntutan. Kita tak claim insurans. Maksud claim tu tuntutan. Tu dikatakan NCD. So NCD ni 25% daripada apa kita tengok, daripada apa mana kita nak kira. So dia nak hitung premium kasar. Berbeza sedikit. Kalau untuk insurans hayat senang je kan. Kalau kita tengok untuk insurans bagi motor, kita ada premium kasar. Premium kasar je kita nak. Tapi kita nak dapatkan premium kasar, kita perlu tahu premium asas. PA. Aku selalu sebut PA iaitu premium asas. Okay. So nak dapatkan premium asas, dua sahaja. Premium asas ni datang daripada mana? Kalau kita tengok, kalau dia suruh cari untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga. Nampak tak ada 1, 2, ni sekali ni. Ni 2 dan polisi pihak ketiga. You all kena cari satu. So kita fokus bagi untuk kita cari premium kasar bagi polisi komprehensif. Saya dah cakap ataupun tadi, kalau untuk kita cari komprehensif, kita rujuk apa? Kita rujuk kapasiti enjin. Dan yang kedua iaitu nilai kereta. Maksudnya nilai kereta ni berjumlah, awak tengok. Berapa yang nak insyurankan? RM60,000. Dan kita tengok digunakan di mana? Semenanjung. Kalau Semenanjung, kita rujuklah. Awak tengok. Kita nak cari polisi komprehensif. Ingat polisi komprehensif kita nak kira.
So, jika dekat Semenanjung, so ni sahaja formulanya. RM1000 pertama. Ni rumus mengira premium asas. So 1000 pertama ni ialah kita ambil daripada jadual. Tadi kereta Azora tu CC dia berapa? 1600. Macam mana kita nak check dekat sini? Kita tengok kapasiti enjin tidak melebihi. Maksudnya kereta Azora tu berada di dekat sini. Betul tak? Jelas So kalau dekat sini kapasiti enjinnya tak lebih daripada 1650. So untuk polisi, kadar bagi 1000 pertama adalah RM305.50. Nampak tak? Ni dia ambil rujuk pada jadual ni untuk 1000 pertama. Yang kedua ni, B ni adalah kita nak kira baki. Premium bagi baki. Maksudnya tadi kereta Azora tu berjumlah berapa? 60,000. Tapi kita dah kira, kita dah ambil untuk 1000 pertama, maka kita tolak 1000, baki yang tinggal lagi berapa? RM59,000. Nampak tak kalau awak tolak? Dia tinggal 59,000. Maka yang ni awak tengok 60 tolak 1000. Maka kita kena per dengan RMX. RMX dia berapa? Per 1000. Kenapa cikgu tak faham lah? Awak tengok balik. 26 daripada nilai melebihi 1000 per 1000. Kita kena per dengan 1000. Maka kita akan dapat 59. So RM26 kena darab dengan bakinya lagi lah. 59. Maka kita akan dapat 1534. So nak dapatkan premium asasnya, tambah sahaja A dengan B. Maka kita akan dapat 1839. Boleh? So D ni jika ada no claim discount dia 25. So 25 ni 25/100 kita darab dengan apa? Kita darab dengan premium asas. 100 darab dengan premium asas polisi komprehensif ni lah. So maka ni lah NCD-nya, kita boleh dapat tuntutan. Maka premium kasarnya adalah C tolak D. Maka ni yang kita dapat premium kasar bagi polisi komprehensif. Boleh tak? Faham? Kalau untuk polisi komprehensif, rujuk jadual dengan ingat yang ni. Kalau mudah, kalau cikgu buat macam ni lah. Boleh? Faham tak you all? Boleh follow ke? Tengok, no claim discount ni akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat terhadap insurans motor dalam tempoh perlindungan. So diberi ketika pembaharuan polisi. So nak cari diskaun NCD per ratus, NCD kita darab dengan premium asas. So nak dapatkan premium asas, kita rujuk dekat sini. Kita tengok sama ada kereta tu digunakan di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak. So kadar bagi 1000 pertama ni kita tengok dekat mana? Kita rujuk jadual tarif motor. So nak dapatkan seterusnya, sebab tu kalau tengok jadual kita cari A, B. Betul tak? Barulah premium asas A tambah
B. Kalau dekat sini kalau awak faham, premium asas sama dengan kadar 1,000. Yang pertama iaitu yang A ni lah. B ni baki. Baki ni. Nampak tak ada tambah tengah-tengah tu. So premium asas A tambah B. Jelas ni untuk kita nak cari premium kasar bagi polisi komprehensif. Kalau untuk kita nak cari premium untuk polisi pihak ketiga kebakaran dengan kecurian, kita ada yang ni. Dia perlu untuk premium asasnya sama dengan apa? 75% daripada premium asas bagi polisi komprehensif. Nanti kita tengok. Kalau awak tengok premium asasnya sama dengan apa? Tadi 75% kita darab dengan premium asas polisi komprehensif. Kalau awak tengok 0.75 ni adalah 75%. Dia memang kena 75%. Kita darab premium asas bagi polisi komprehensif. So yang ni, sebab tu kita kena cari, kena faham polisi komprehensif. So premium asasnya adalah 1,839.50 sen. So kita akan dapat. So jika ada NCD, awak kena dapatlah NCD. Maka nak dapatkan premium kasar, premium asas tolak dengan NCD. Senang sahaja untuk polisi pihak ketiga kebakaran dengan kecurian. Jelas? Kalau akta, cikgu, kenapa dekat sini tak ada polisi akta? Polisi akta selalunya sama sahaja dengan polisi pihak ketiga, iaitu kita rujuk jadual berdasarkan apa? Kapasiti engine. So kalau awak perasan ni, tengok bagi polisi pihak ketiga, so ingat lagi tak? Polisi pihak ketiga kita tengok merujuk bergantung kepada kapasiti enjin CC tu. So CC kereta Azora tadi berapa? Tengok 1,600 dekat sini kan. Maka kita tengok polisi pihak ketiga, maka kita ambil sahaja bulat-bulat je kita ambil RM135. Ni adalah premium asas. Kalau polisi komprehensif, ni yang baris panjang ni untuk apa? Untuk 1,000 pertama sahaja. And selebihnya baki kita kena buat apa? Kita kena darab dengan, tengoklah kalau dekat Malaysia, kita darab dengan RM26. Kalau Semenanjung Sabah Sarawak, kita darab dengan RM20.30. Jelas kalau awak tengok ni. Pilih sahaja rujuk jadual. Lepas tu kita kira NCD. And then kita tolak. Boleh? Okay. Boleh. So mari kita tengok. Cuba buat latihan. Okay, boleh kita nak cuba. Okay, mari kita tengok latihan. Sementara kita ada beberapa minit ni, kita cuba buat latihan. Okay. Kita tengok nombor 6. Jadual berikut menunjukkan kadar premium bagi polisi komprehensif insurans motor. So kita tengok kapasiti enjin tidak melebihi 2,200. Kadar premiumnya adalah RM339.10 sen.
Okey, tengok tambah RM26 bagi setiap 1,000 bagi nilai melebihi 1,000. Maksudnya kalau 26 ni adalah semenanjung Malaysia. Kalau awak tengok, Rosie membeli insurans motor untuk keretanya yang bernilai RM130,000. So, kapasiti enjin tersebut ialah 2,400. Berdasarkan jadual di atas, hitung premium kasar. So, nak dapatkan premium kasar, kita kena cari apa? Yang pertama, premium asas dahulu. Boleh? So, tengok. Jika NCD 25% ada NCD, so nak dapatkan premium kasar sama dengan premium asas tolak dengan NCD. Faham? So, yang pertama kita kena cari premium asas dahulu. So, ni polisi apa? Polisi komprehensif. Cuba cikgu bagi masa 2 minit, cuba awak buat. Boleh ke rasa-rasa? Cuba buat untuk soalan nombor 6. Cikgu bagi masa 2 minit, awak buat and then letak dekat jawapan dekat message. Okey, dapat tak? Okey. So, nak dapatkan premium asas, kita kena cari apa? RM1,000 pertama. So, untuk polisi komprehensif, kita tengok juga kapasiti enjin. So, kereta ni, kapasiti enjin kereta Rosie ialah 2,400. So, dia berada di baris yang pertama ke baris yang kedua? Cuba bagi tahu, baris pertama ke baris kedua? So, dia pada baris yang kedua. Tengok kapasiti enjin tidak melebihi. Kalau 2,200, tak sama. Nampak tak? Tak sampai. Dah lebih. 2,400 ni dah lebih. Maka kita ambil barisan yang kedua iaitu berada di kapasiti 3,050. Dah jauh dah ni. So, maka untuk 1,000 pertama adalah RM372.60. Okey, sekejap cikgu buat dekat sini lah. Bagi RM1,000 pertama, so kadar premiumnya adalah RM372.60. So, yang kedua kita nak apa? Baki. Nampak tak? Baki. Kita baru ambil 1,000. Kalau Rosie beli insurans ni bernilai berapa? 130,000. Maka 130,000 kita tolak dengan 1,000. Kalau awak tak nak buat satu-satu, awak tolak terus je, awak akan dapat bakinya ada lagi 129,000. Maka awak kena darab. Ingat, nak cari premium adalah
nilai muka bahagi dengan RMX. Boleh. So kita darab dengan berapa? 26. Nampak tak? Tambah. Maka you all akan dapat berapa? Cuba kira. So kita akan dapat, dapat tak? Awak dapat berapa? RM 3,354 ringgit. Boleh. So premium asasnya adalah tambah sahaja RM 372.6 kita tambah dengan RM 3,354. So maka kita akan dapat premium asasnya adalah RM 3,726 ringgit 60 sen. Ni premium asas. So kita nak apa? Premium kasar. So premium kasar, premium asas tolak NCD. NCD ni apa? No claim discount. So NCD-nya adalah 25%. Kita akan darab dengan apa? Kita akan darab dengan ni. Premium asas 3,726.6. So awak akan dapat berapa NCD? Cuba kira tekan. RM 931.65 sen. Ni NCD. So nak dapatkan premium kasar, kita tolak. So kalau untuk polisi komprehensif panjang sikit lah. Tapi kalau awak faham, awak akan ingat lah. Langkahnya yang pertama kita mesti cari premium asas. Ingat premium kasar PA tolak NCD. PA ni apa? Premium asas. So RM 3,726.60 sen kita akan tolak dengan RM 931.65 sen. Maka premium kasarnya kita akan dapat RM 2,754 ringgit 95 sen. Boleh tak? Dapat tak? Faham ke untuk pengiraan bagi polisi premium bagi untuk polisi komprehensif untuk insurans motor? Okey, faham. So, kita tengok lagi. So, awak kena ingatlah kalau untuk kira lebih sikit adalah untuk polisi komprehensif lah. Kalau untuk polisi pihak ketiga, kita tengok jadual sahaja. Kalau untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dengan kecurian,
Yang tu 75% kita darab dengan apa? Premium asas bagi polisi komprehensif. So yang ni soalan lain-lain melibatkan tidak tiba kita akan masuk nanti. Okey, kita ada dua je. Kalau melibat pengiraan premium, ni untuk premium insurans hayat, dan yang kedua pengiraan insurans motor. Kena ingatlah kalau motor ada 4 polisi tu. Keempat-empat tu. Selalunya 3 je dia suruh kira. Pihak ketiga yang famous. Polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, untuk next class, kita akan berbincang berkenaan dengan apa? Apa itu deductible? Apa itu deductible? Kita akan belajar berkenaan dengan co-insurance. Co-insurance ada dalam harta dengan ada untuk perubatan. Boleh. So nanti untuk next class kita akan belajar lebih lagi untuk ini. So nanti kita tengoklah apa itu deductible kerugian, and kita tengok lagi soalan jenis-jenis untuk pengiraan premium. Boleh, maka untuk pada malam ni cikgu akan stop kelas kita dekat sini. So ada pertanyaan ke yang tak faham, tak jelas? So kalau untuk insurans ni, cikgu nak tekankan yang ni lah, pengiraan insurans motor. Dan satu lagi untuk co-insurance. Dua tu amat penting, soalan yang selalu akan keluar dalam peperiksaan. Selalu ditanya. Premium untuk insurans motor dengan co-insurance. So next class kita akan bincangkan total lah untuk soalan ni, modul ni. Sebab nanti kita pergi